Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, negara kita di Malaysia ini telah pun mengenakan lockdown ataupun PKP bermula 1 bulan 6 sehingga 14 bulan 6, dan kemungkinan untuk dilanjutkan adalah cukup tinggi setelah negara kita berhadapan dengan isu COVID yang meningkat daripada semasa ke semasa hingga angka baru yang terjangkit ataupun angka baru yang kena jangkitan COVID-19 hampir mencecah pada 10,000 kes setiap hari. Moga-moga dengan pelaksanaan lockdown ini akan dapat mengurangkan kadar jangkitan baru yang kita hadapi sekarang. Dalam kesempatan yang ringkas ini, bersempena dengan lockdown yang telah pun dilaksanakan di seluruh negara kita Malaysia, saya ingin memetik beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan kita bersama. Sekiranya kita berada dalam suasana lockdown ini, memang tidak dinafikan kita akan berhadapan dengan kesulitan, kepayahan, kesukaran untuk mendapat pekerjaan, kesukaran untuk melakukan perniagaan, kesukaran ada di kalangan kita yang kehilangan punca pendapatan. Ada di kalangan kita yang hilang pekerjaan. Ada di kalangan kita yang tidak dapat berniaga. Dan ramai di kalangan kita yang amat terkesan dengan lockdown yang dilaksanakan sejak tahun lepas lagi. Namun demikian, sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isu COVID-19 ini bukan hanya melanda negara kita, ia melanda seluruh dunia. Dan sekiranya pihak berkuasa mengambil tindakan untuk membuat lockdown sekatan pergerakan kita PKP, dan andai kata kita patuh dan taat semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah SWT dalam berhadapan dengan pandemik yang mewabak sekarang ini, ganjaran pahalanya adalah amat besar. Berita gembira juga saya sampaikan kepada tuan-tuan pemirsa sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, innahu azabun yab'athullahu ala man yasha' wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, laisa min ahadin yaqa'u ta'un wa yamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya penyakit yang mewabak yang menjadi pandemik ini merupakan azab yang Allah hantarkan kepada siapa yang Allah kendaki. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Namun demikian, Allah menjadikan ia rahmat bagi orang yang beriman. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladi. Dan barang siapa yang ketika berlakunya penyakit yang mewabak ini dan dia bersabar berada dalam negaranya muhtasiban, dengan mengharapkan ganjaran pahala pada Allah SWT, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah, dan dia mengetahui bahawa tidak ada musibah yang melanda melainkan apa yang ditentukan oleh Allah SWT, illa kana lahu mithlu ajri syahidin, melainkan Allah tetapkan baginya ganjaran pahala orang yang mati syahid. Ini adalah berita gembira yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang sanggup stay
di negaranya tidak keluar, dalam keadaan lockdown yang diperintahkan ini, kita taat supaya wabak ini tidak terus tersebar. Orang yang sabar, orang yang mengharapkan ganjaran Allah dalam keadaan kepayahan ini tetap patuh pada pemerintah, di kali ini Allah memberikan ganjaran pahala syahid. Walaupun dalam hadis ini disebutkan fi baladi, di negaranya sendiri, kita tak dapat nak keluar. Mungkin tuan-tuan sekalian ada di kalangan kita yang diuji oleh Allah SWT, ya. Anak kita berada di luar negeri ataupun di luar negara, ataupun suami isteri terpisah, seorang di Sabah, seorang di Sarawak, seorang di Semenanjung dan sebagainya, ya. Namun demikian tetap tidak memerlukan rentas negeri kerana ketaatan kepada pemerintah yang cuba untuk mengawal pandemik ini supaya tidak terus merebak. Ketaatan inilah yang akan diberikan ganjaran pahala syahid oleh Allah SWT. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hampir sama bunyinya, cumanya pada bahagian fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Mereka yang duduk di rumah mereka yang duduk di rumah, fayamkuthu fi baitihi, mereka yang duduk di rumah, tinggal di rumah dengan penuh kesabaran dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah SWT, dan dia mengetahui tidak ada musibah yang akan melanda melainkan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT, illa kana lahu mithlu ajri syahidin, melainkan Allah tetapkan baginya ganjaran pahala syahid. So kedua-dua hadis ini, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad, membicarakan ketaatan seorang terhadap apa yang diperintahkan oleh pihak berkuasa untuk stay at home dalam lockdown ini. Seandainya ketaatan itu kita lakukan untuk mengharapkan rahmat pahala pada Allah SWT, ganjaran yang amat besar yang Allah janjikan, iaitu ganjaran pahala syahid. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, walaupun terdapat banyak kesusahan, kepayahan yang melanda diri kita sepanjang PKP ini, namun demikian berita gembira yang Allah berikan juga ialah ganjaran pahala syahid bagi mereka yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, agar penyakit ini tidak mewabak dengan kita tidak pergi merentas negeri ataupun merentas daerah. Dalam masa yang sama, peraturan yang diberikan oleh pihak berkuasa kita penuhi. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, asyuhada'u khamsatun, al-mat'unu wal-mabtunu wal-ghariku wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Orang yang dapat ganjaran pahala syahid ni 5. Yang pertama ialah al-mat'un, ya. Al-mat'un, mereka yang disebabkan oleh mati disebabkan oleh penyakit ta'un. Dan para ulama dalam menafsirkan al-mat'un ini bukan hanya penyakit ta'un, segala penyakit yang menyerang secara umum ataupun mewabak secara umum yang menyebabkan pandemik, menyebabkan orang ramai mendapat kepayahan, kesusahan, kesukaran ataupun bencana daripada penyakit yang mewabak ini, maka ia termasuk di dalam golongan ini, iaitu 5 golongan yang dijanjikan mendapat pahala syahid. Yang pertama ialah orang yang mati disebabkan oleh penyakit ta'un. Yang kedua al-mabtun, orang yang mati disebabkan oleh penyakit serangan dalam perut sama kanser dan sebagainya, penyakit dalam perut. Wal ghariku, orang yang mati lemas. Wasahibul hadmi, orang yang mati dihempap oleh bangunan atau tertimbus. Wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla, dan orang yang mati syahid di jalan Allah SWT. Ini 5 golongan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW mendapat ganjaran syahid. Yang pertama, orang yang mati disebabkan oleh penyakit yang mewabak. Yang kedua, orang yang mati disebabkan oleh penyakit dalam perut. Yang ketiga, orang yang mati lemas. Yang keempat, orang yang mati tertimbus ataupun dihempap bangunan. Yang kelima, orang yang mati syahid.
Hadis ini juga menjelaskan kepada kita, andai kata kita telah pun melaksanakan PKP, dengan kita melaksanakan SOP yang dah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa, yang berautoriti, namun kita juga tetap mendapat jangkitan penyakit ini, kesabaran kita dengan berhadapan dengan penyakit ini yang akhirnya membawa maut, diberikan ganjaran pahala syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terakhir yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan sekalian ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 5 perkara sekiranya dilakukan oleh seorang itu, maka janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kerahmatan kepada mereka. 5 golongan di mana sekiranya seorang itu melakukan salah satu daripadanya, maka jaminan Allah SWT, Allah berikan ganjaran yang besar untuk mereka. Yang pertama ialah orang yang menziarahi orang yang sakit. Yang kedua, orang yang turut serta menghantar jenazah sampai dikuburkan. Yang ketiga, orang yang keluar untuk berjihad fi sabilillah. Yang keempat, orang yang berjumpa dengan imam atau ilmuwan untuk mendapat pengajaran daripada ilmu yang ada. Dan yang saya nak tekankan ialah yang kelima ini, au qa'ada fi baitihi fasalima wa saliman nasu minhu. Orang yang stay at home, lalu dia sendiri selamat daripada musibah penyakit yang dibawa oleh orang lain, wa saliman nasu minhu, dan juga orang ramai terselamat daripada penyakit yang dia bawa. Kemungkinan kita adalah pembawa, walaupun tidak ada simptom penyakit, membawa. Dan seandainya kita keluar bersama dengan masyarakat, kita akan menyebarkan virus ini. Ataupun kita tidak pembawa, kita tidak ada penyakit, namun andai kata kita keluar bertemu dengan orang yang berpenyakit, maka penyakit itu akan berjangkit kepada kita. Perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan au qa'ada fi baitihi, iaitu mereka yang stay di rumahnya, fasalima, lalu dia selamat daripada wabak yang disebarkan oleh orang lain, wasaliman nasu minhu, dan orang ramai juga selamat daripada wabak penyakit yang mungkin dia sendiri bawa. Oleh itu, sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam suasana lockdown ataupun PKP yang dilaksanakan sekarang ini sehingga 14 bulan 6, dan ia kemungkinan juga akan dipanjangkan. Kita akan berhadapan dengan kesukaran dan kepayahan, namun yakinilah sekiranya kesabaran diri kita berhadapan dengan ujian ini, Allah memberikan ganjaran pahala syahid untuk kita semua. Semoga hidup kita sentiasa mendapat berkat rahmat daripada Allah SWT. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.